Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'. Perkara keempat telah disebutkan dalam hadis di atas. Ini sambungan pada hadis terakhir dalam pada Ramadan. Aku tidak akan menghinakan kamu dan tidak akan mendedahkan keaibanmu di hadapan orang kafir. Ini adalah peringkat tertinggi pada rahmat dan kemurahan Allah SWT serta kurniaannya yang dia telah tunjukkan terhadap kedudukan orang Islam. Sebagai tambahan untuk mereka yang mencari keridaan Allah SWT, ada satu lagi rahmat dan kurniaan Allah, iaitu kesalahan dan dosanya juga akan disembunyikan dalam perhimpunan yang besar itu. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan satu hadis Nabi SAW. Pada hari kiamat Allah SWT akan memanggil seorang mukmin supaya hampir kepadanya. Kemudian dia akan dilindungi dengan hijab supaya orang lain tidak dapat melihatnya. Allah SWT akan mengingatkannya tentang dosa-dosa dan kejahatannya. Lalu dia disuruh untuk mengakuinya. Oleh kerana dosa-dosanya yang banyak dan pengakuannya sendiri, maka dia merasakan bahawa masa kebinasaannya telah hampir. Kemudian Allah SWT akan berkata kepadanya, aku telah sembunyikan keaibanmu di dunia dan sekarang pun keaibanmu ditutup dan dimaafkan. Selepas itu buku catatan amalannya yang baik diserahkan kepadanya. Terdapat banyak lagi hadis lain yang memberi kita pengajaran bahawa kesalahan-kesalahan mereka yang mencari keridaan Allah SWT serta mereka yang menjaga hukum hakamnya akan dimaafkan. Oleh itu sangat penting untuk difahami perkara ini. Orang yang selalu terlibat dengan mengumpat tentang kekurangan dan kelemahan orang-orang yang soleh hendaklah mengambil kira perkara ini. Janganlah pula pada hari kiamat nanti kesalahan orang-orang soleh itu akan disembunyi dan diampunkan dengan berkat amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Sedangkan buku-buku amalan kamu akan dipenuhi dengan dosa-dosa mengumpat, seterusnya menjadi sebab kemusnahan diri kamu sendiri. Semoga Allah SWT dengan kemuliaannya mengampuni kita semua. Perkara penting kelima yang diberitahu dah hadis di atas ialah malam hari raya, dinamakan sebagai malam penggunaan hadiah. Pada malam itu orang-orang mukmin akan diberikan hadiah pada Allah SWT. Oleh itu kita perlulah bersungguh-sungguh menghargai malam tersebut. Kebanyakan orang, bukan saja orang awam, bahkan ahli-ahli agama pun turut tidur dengan nyenyak pada malam itu kerana keletihan berpuasa. Sedangkan malam itu juga adalah amalan yang khusus untuk disibukkan dengan ibadat. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berjaga pada kedua-dua malam hari raya, yakni sibuk dengan beribadat dengan niat untuk mendapatkan ganjaran, maka hatinya akan hidup pada hari hati-hati yang lain akan mati. Yakni apabila hati-hati orang ramai akan mati pada masa fitnah dan kerosakan, atau juga mungkin dimaksudkan pada hari sangkakala ditiupkan, maka rohnya akan tetap sedar. Dan satu hadis yang lain ada dinyatakan bahawa siapa yang berjaga pada 5 malam untuk beribadat, maka syurga akan diwajibkan untuknya. Malam itu ialah malam Tarwiyah, ini malam ke-8 Zulhijjah, malam Arafah, malam ke-9 Zulhijjah, malam Nahar, malam ke-10 Zulhijjah, malam Idul Fitri dan malam ke-15 Sya'ban. Para ahli fiqh menulis bahawa disunatkan untuk berjaga pada kedua-dua malam raya untuk beribadat. Ditulis dalam kitab Kasyaful Ghumah dengan rujukan pada Imam Syafi'i rahmatullahi bahawa terdapat 5 malam yang doa-doa akan dikabulkan, iaitu malam Jumaat, kedua-dua malam raya, malam permulaan bulan Rajab dan malam ke-15 Sya'ban. Setengah Allah menyatakan bahawa setiap malam Jumaat pada bulan Ramadan juga harus diberi perhatian. Inilah kerana malam Jumaat dan hari Jumaat adalah sangat diberkati. Kebanyakan kelebihannya banyak dinyatakan dalam hadis-hadis. Akhir sekali dengan penuh rayuan dipohonkan daripada pembaca sekalian, apabila tuan-tuan berdoa untuk diri masing-masing pada masa-masa yang khusus dalam bulan Ramadan, maka sertakanlah doa untuk seorang pendosa ini. Ada diharapkan dengan berkat doa Tuhan yang tulus, Tuhan yang Maha Pemurah turut mengurniakan kepada hamba ini kasih sayang dan keredaannya. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita miliki, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.